Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk pembentangan mengenai definisi, konsep dan semantika solat. Ahli kumpulan kami terdiri seramai 4 orang, iaitu Fatin Nurhanisah binti Muhammad Wazir, Nur Sufiatul Raudah binti Hamzah, Wan Maisarah binti Wan Zaidi dan Nur Ainah binti Saidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainah binti Saidil, memegang nombor matrik BA201106866. Sebelum kami menerangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan tajuk pembentangan kami pada hari ini, suka untuk saya memberi pengenalan awal terhadap pembentangan kami berkaitan dengan solat. Solat merupakan suatu amalan yang wajib dikerjakan ataupun dilakukan oleh umat Islam. Hal ini demikian kerana solat merupakan rukun Islam yang kedua, bahkan ianya menjadi paksi utama keimanan seseorang Muslim. Pengetahuan mengenai ibadah solat ini perlulah didedahkan kepada anak-anak agar mereka dapat mengetahui ilmu solat ini pada peringkat awal sebelum mereka meningkat dewasa. Hal ini sedikit sebanyak dapat mengajar mereka untuk membiasakan diri dalam beribadah. Oleh kerana ibadah salat ini adalah wajib, maka bagi mereka yang meninggalkannya ibarat dia merobohkan tiang agamanya sendiri. Perkara ini dapat dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya, peliharalah semua solat kamu dan solat wusta dan laksanakanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 238. Berdasarkan daripada ayat Al-Quran ini, jelas terbukti bahawa peliharalah semua solat, tidak kiralah solat fardu ataupun solat sunat, dengan niat kerana Allah. Hal ini kerana dengan seorang Muslim itu mengerjakan solat dengan niat kerana Allah, bukan kerana terpaksa, tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan hambanya. Bahkan Allah akan memberikan ganjaran yang lebih lagi bagi hambanya yang mengerjakan perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Suhaila dan rakan seperjuangan sekalian. Saya Fatin Nurhanisah binti Muhammad Wazir akan membentangkan bagi latar belakang, permasalahan kajian, persoalan kajian serta objektif kajian bagi kajian ini. Umumnya, solat merupakan suatu ibadah yang telah dikhususkan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap hamba-hambanya untuk mengejarkannya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, sekaligus dapat mengingatinya. Solat merupakan rukun Islam yang kedua selepas syahadatain, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Seperti mana yang kita ketahui bahawa solat merupakan doa. Dari segi istilahnya pula, solat merupakan ibadah kepada Allah melalui ucapan dan perbuatan yang telah dikhususkan, bermula dari mengangkat takbir dan diakhiri dengan ucapan salam. Dengan ini, pentingnya melaksanakan ibadah solat bagi setiap umat Islam khususnya adalah untuk bekalan amalan untuk diri sendiri di akhirat kelak. Tambahan pula, solat juga dapat dilihat daripada perkataan roh yang membawa erti berharap sepenuh jiwa dan raga semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala di samping khusyuk ketika menghadapnya. Mengikut pandangan lain mengatakan bahawa solat dengan menghadirkan hati dan jiwa hanya kepada Allah dengan cara mendatangkan rasa takut kepadanya, sekaligus dapat menyemai keagungan, kebesaran, kesempurnaan dan kekuasaannya dalam jiwa setiap umat Islam. Selain itu, kepentingan salat ini juga dapat menghindarkan diri seseorang itu daripada melakukan perkara yang mungkar dan maksiat. Begitu juga, ibadah salat ini juga merupakan tempat untuk menyucikan jiwa daripada segala kekotoran dan juga terhindar daripada penyakit hati. Sebagaimana yang diketahui bahawa sejarah pelaksanaan solat ini sememangnya telah ditetapkan kepada umat-umat terdahulu lagi. Misalnya, perintah solat kepada Nabi Musa AS. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha bermula dari ayat 13 hingga 14. Mafhumnya yang berbunyi, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan solat untuk mengingatiku. Dengan ini, pensyariatan ibadah solat ini bermula daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW yang bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala telah mentaklifkan kefarduan solat ke atas umat Islam untuk memikul amanah nubuwah dan risalah ini. Hal ini kerana melalui solat dapat menghubungkan secara langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ibadah solat ini wajib ke atas setiap Muslim yang mukallaf dan meninggalkannya akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Merupakan persoalan kajian dan objektif kajian mengikut apa yang telah dikaji oleh penyelidik. Terdapat beberapa persoalan dalam kajian ini. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan definisi, konsep dan sematika solat? Yang kedua, sejauh manakah kepentingan solat sebagai santapan jiwa dan rohani dalam kehidupan mengikut pandangan syarak? Dan yang ketiga, apakah sejarah serta hukum dalam mengerjakan solat dalam kehidupan seharian umat Islam? Manakala bagi objektif kajiannya pula adalah matlamat kajian ini adalah untuk meneliti definisi, konsep dan sematika solat. Berdasarkan permasalahan dan persoalan kajian yang telah dijelaskan sebelum ini, objektif kajiannya adalah yang pertama, memahami definisi, konsep dan sematika solat. Yang kedua, mengetahui kepentingan solat sebagai santapan jiwa dan rohani dalam kehidupan mengikut pandangan syarak. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti sejarah serta hukum dalam mengajarkan solat dalam kehidupan seharian umat Islam. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, melalui pembahasan kajian yang saya dapati dari segi definisi solat itu sendiri, solat dari segi bahasa dapat didefinisikan sebagai doa ataupun memohon. Perkataan solat itu sendiri diambil daripada bentuk masdar dan fa'il. Manakala dari segi istilah pula, terdapat pelbagai pandangan menurut syarat dari istilah. Menurut ulama fiqh, solat adalah suatu perbuatan yang tertib bermula daripada takbir dan diakhiri dengan salam. Manakala dari segi pandangan ulama tasawuf pula, solat bermaksud tawadu, iaitu merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata lain menimbulkan rasa takut kepadanya serta mewujudkan dalam diri rasa kemuliaan, keagungan, kebesaran dan kesempurnaan. Perkara ini dapat dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah At-Taubat, surah yang ke-9 ayat 103. Itu sahaja. Terdapat juga definisi lain bagi perkataan solat itu sendiri. Solat bererti sembahyang, yakni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan solat fardu dalam 5 waktu sehari semalam. Dalam nas Al-Quran juga terdapat di dalamnya perkataan as-solat yang diulang sebanyak 66 kali. Seperti yang kita ketahui, perkataan solat ini merangkumi banyak perkara, iaitu terdapat solat fardu dan solat sunat. Solat yang diwajibkan bagi umat Islam untuk mengerjakannya ada 5 fardu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dalam hal ini dapat dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Maksudnya, dirikanlah solat ketika gelincir matahari sehingga sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat ke-78. Justru jelaslah di sini bahawa ibadah solat ini sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Maka ianya perlulah ditekankan dalam hidup agar manusia tidak lalai dan meninggalkannya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wan Maisarah binti Wan Zaidi, nombor matrik BA 20110183. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan solat dalam kehidupan menurut pandangan syarak. Ibadah solat merupakan asas utama dan wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Ibadah solat adalah satu amanah yang wajib dilaksanakan selagi hayat dikandung badan. Hal ini kerana ia merupakan salah satu daripada tujuan hidup kita sebagai khalifah di muka bumi. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Solat juga merupakan
Solat juga penting dalam kehidupan umat Islam kerana solat merupakan antara santapan jiwa dan rohani kepada manusia yang bergelar mukmin khususnya. Pentingnya solat akan mendidikkan jiwa menjadi lebih tenang dan bersabar dalam menempuhi pelbagai rintangan hidup. Pembentukan akidah juga tergolong dalam kepentingan solat. Hal ini kerana ia menunjukkan keimanan yang berterusan dalam hati manusia hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sufiatul Raudah binti Hamzah. Saya akan membentangkan tentang sejarah pelaksanaan solat. Seperti mana yang kita tahu, perintah solat diturunkan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' ialah menceritakan perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Mekah, kemudian pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian berhenti di Baitul Maqdis di Palestin. Mi'raj pula merupakan menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW naik ke arasy Allah dengan mengundang daripada Baitul Maqdis di Palestin. Ketika Isra' dan Mi'raj, Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril AS dengan menunggang burak. Burak dikatakan haiwan yang berasal daripada syurga. Ketika tiba di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW mendapat wahyu untuk melakukan solat sebanyak 50 kali. Akan tetapi ketika turun dari balik, baginda bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa menyuruh baginda meminta kepada Allah untuk mengurangkan jumlah bilangan solat kerana umat pada masa baginda adalah umat yang paling kecil dan lemah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang hukum mengerjakan solat. Dalam kalangan ahli fiqh, solat merupakan fardu ain, iaitu wajib ke atas mukallaf, iaitu orang yang berilmu dan baligh, sama ada lelaki ataupun perempuan. Solat diperintahkan kepada setiap umat Islam, tidak kira bangsa, negara dan juga warna kulit seseorang. Ketika umur kanak-kanak mencapai umur 7 tahun, maka hendaklah dia untuk mendirikan solat, dan apabila dia sudah mencapai umur 10 tahun, ibu bapa dibolehkan untuk memukul tangan dengan pukulan yang mendidik. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak kamu solat semasa mereka 7 tahun dan pukullah mereka semasa umur 10 tahun dan dibolehkan memukul tangan serta asingkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan Tirmizi. Suci daripada haid dan nifas juga adalah salah satu syarat untuk melakukan solat bagi wanita. Ia amat penting dalam melaksanakan ibadah solat. Bagi wanita yang mendatangi haid dan nifas tidak diwajibkan untuk menunaikan solat. Mereka perlulah suci dan bersih daripada darah kotor sebelum menunaikan. Kesimpulannya, dalam menentukan sesuatu amal ibadah seseorang itu diterima atau sebaliknya adalah ibadah solat secara keseluruhannya. Hal ini kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah solat seseorang, maka amalan ibadah lain juga akan diterima. Begitu juga sebaliknya, jika ibadah seseorang itu ditolak, maka amalan-amalan ibadah lain juga turut ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah solat merupakan asas yang kedua dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Selain itu, melalui ibadah solat juga diibaratkan tali yang dijadikan sebagai tali penghubung antara hamba dengan penciptanya. Hikmah melaksanakan solat bagi individu adalah mendapat melahirkan rasa cinta sepenuhnya kepada penciptanya. Selain itu, hikmah kepada masyarakat pula adalah menunaikan solat secara berjemaah sama ada di masjid, surau maupun bersama keluarga tercinta. Hal ini kerana melalui solat berjemaah dapat memupukkan sifat kasih sayang di samping dapat kenalan baru serta bersemangat dalam bekerjasama antara satu sama lain. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.